dan kita dah memulakan structure macam ni. Dia dah break out ini ya. Dan kita jangkakan 3 yang ini. Kita jangkakan ini dah jadi 1, 2 seperti ditunjukkan oleh S&P 500, US 500, mana lagi ya? Seperti DAX ya, menunjukkan bahawa struktur atas ni dah break. Okey, di mana kita ada incomplete sequence untuk DAX, kita ada untuk few dan ada yang dah ada completed, maksudnya dah sampai equal leg lah. The thing is, hala 7 anda masih jangkakan ini ke atas, di mana sekiranya ini berlaku, kita akan cari long bagi instrumen-instrumen yang ada incomplete sequence dan ini merupakan wave 3, faham tak? Ini merupakan wave 3, 4 dan 5. Ini adalah 3, 4 dan 5. Jadi anda sedang trade dekat sini dan anda jangkakan kat sini akan ada divergence. Anda nampak benda ni dalam chart ya. Ini adalah untuk indices. Jadi sifat dia di sini kita sedang hujung dia wave 5. Jadi momentum dia adalah lebih rendah tapi arah dia ke atas. Okey? Momentum dia lebih rendah. Jadi maksudnya dia tak ada impact sangat kepada yen tu. Kalau dia yang 3 ni indeks ke atas, yen pair akan ke atas. Boleh? Ya. Pada waktu ini yen pair selagi dia tak ada breakout, kita jangkakan untuk yen pair seperti digambarkan oleh US CAD JPY, AUD JPY, NZD JPY ya. Boleh tak dia terus naik? Boleh. Boleh ya. The thing is, kalau kita lihat kepada yen pair, disebabkan kita menjangka untuk indeks akan buat correction wave 2. Sifat wave 2 sharp correction. Dalam saham pun more or less akan terbentuk depend counter single counter. Single counter anda kena tengok satu-satu. Ya, tak semua saham tu menyumbang kepada indeks. Faham? Anda kena tengok satu-satu. Ya, kecuali saham-saham yang punya market cap yang besar. Contohnya macam Apple, macam Microsoft, itu syarikat-syarikat besar. Dia banyak menyumbang kepada indeks. Jadi pergerakan dia tak jauh daripada indeks. Okey, jadi kalau anda sedang menjangka wave 2, maksudnya masih ada kemungkinan untuk dia buat this correction. Okey, unless dekat sini dia terus naik dan break 1618. Kalau ini breakout 1618, yen pair ni akan breakout ke atas. Sini dah cukup 3 wave, 1 2 3. Dan ini tak dapat jadi 2. Kita akan extendkan 3 4 dalam yang kecil. 3 dan 4 yang kecil. Masih dalam struktur yang sama ke atas. Sebab kat sini masih dalam struktur yang sama. Ini dalam struktur yang sama. 1 2 ni. Faham? Ini struktur yang sama. Kalau dia breakout 1618. Kalau itu berlaku, then yen akan, sebab ini wave 3. Kalau dia breakout atas ni, ini some sort of wave 3 kat sini. Then yen akan pingsan. Itu bermaksud ini akan breakout ke atas. Okey, tapi kalau ini buat correction wave 2, sharp correction pian, then yen pair akan buat correction ini. Tak terlalu lemah, tapi dia akan buat correction ini. Okey, then barulah kita punya AUD JPY trigger. Setakat ini tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa. Ini 1, ini 2 ataupun ini A, ini B. Saya tak interested. Dia buat apa kat sini saya tak tahu. Wimon, dia nak buat apa kat sini saya tak peduli. Yang saya peduli kalau dia
breakout atas ni ataupun breakout bawah ni. Itu yang saya peduli. Itu adalah untuk GJ. Kalau dia tengah-tengah ni, saya tak peduli. Untuk AJ pun sama. Kalau dia dalam kawasan ni, saya tak peduli. Dia dalam apa kawasan ni, yang saya peduli kalau dia buat bawah ni, apa GJ kat sini? AJ. Yang saya peduli adalah kalau dia breakout atas ataupun breakout bawah. Lain daripada tu. Kecuali dia breakout X lah. Dan kita katakan 5, 3, 5. If correction pada indeks tak semestinya. Kena tengok correction index dalam wave apa. Kalau dia dalam 4, 5, itu adalah US dollar. Kalau dia dalam wave 2, itu adalah yen. GJ macam ni, Yosman. GJ, kalau kita katakan dia sebagai wave 2 kat sini, okey, dapat ke wave 2 correct? Dia dapat, tapi make sense ke wave 2 sikit macam ni? Kenapa ada trade yang kat sini? Faham tak? Kalau wave 2, at least kita nak tengok 382. Boleh tak? Boleh. Boleh wave 2 kat sini. Asalkan lebih 14.6. Tapi untuk trade, filter kita wave 2, 3 swing dia kena 38.2. Sekurang-kurangnya. Maksudnya kalau anda tarik Fibo extension dekat sini. Fibo extension. 1, 2. Yang 2 ni, kalau kita ambil structure ni daripada bawah, kalau kita katakan ini satu structure, wave 2 ni 100% dia kena sampai 38.2. Maksudnya dia kena sampai 38.2 macam ni. 100% dia. 100% dia kena sampai 38.2. Barulah kita letak limit order. Yes. Kalau dia pergi, boleh. Saya tak tahu. Tapi kita buat benda berulang, benda sama. Tak sampai aku tak masuk. Macam tu je. Okey, itu adalah untuk yen pair. Okey, dolar. Dolar breakout sekali lagi kita extendkan wave 5. Kita extendkan wave 5. Tapi ingat, wave 5 ni, kalau wave, ingat wave 3 ni wave 3. Ini wave 3. Pada waktu ini, wave 3 kita lebih pendek daripada wave 1. Jadi wave 5 kat sini, dia tak boleh lebih panjang tau. Wave 3, sebabnya kalau dia panjang daripada wave 3, dia akan menyebabkan wave 3 jadi paling pendek. Tak boleh. Kalau ini breakout lebih daripada ni, anda ambil Fibo 2 kepada 3, 4. Dan kalau sini sampai 100, anda akan extendkan wave 3 kat sini. Faham? Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, jauh lagi US dollar. Sebab itu saya duk ulang. Anda tak akan pergi long dollar. Dia naik ini, kita akan pergi long euro US dollar. Kalau dia naik. Kalau dia naik, dan maksudnya kalau ini turun. Kalau ini turun, kita akan long US dollar. Selagi kita ada incomplete sequence. 1, 2, tak sampai 100%. Berakhir dengan divergence. Ada trade wave 2 dekat sini. Wave 2 ni tak adalah dalam sangat macam ni. Sini. Okey, kita akan trade wave 2 kat situ. Okey, tunggu 3 swing je. Itu je. Hari-hari saya cerita sama je. So euro US dollar. Lain-lain macam GU. GU. Tengok. GU. Okay. Kalau dia correcting ini terlalu kecil untuk wave 2. Sebab wave 2 kat sini tak sampai pun 38.2. Kalau kita ambil 3 swing ni, terlalu kecil. Jadi kalau ini ada setup pun saya tak trade. Biarpun 3 swing. Sama tak dengan GJ tadi, Yusman? Sama kan? Kalau dia naik ke atas, dan ini masih wave 1. Ada kemungkinan dia breakout atas. GJ breakout atas, dan kita tunggu ke bawah. Dan kita trade wave 2 kat situ. Sebab ini ada higher high. Kalau dia break,
Ini tak break lagi. GU ni tak break lagi tau. Dia tak buat high lagi. Dia tak break lagi. Tak ada apa-apa, tak ada sequence. Sini tak ada apa-apa. Ini baru satu kampung. Mana Alif tadi? Baru sekampung. Kita tak peduli. Okay, kita nak high dan dia continue. High, higher low, higher high, incomplete, dan kita masuk. Okay, GU. Pada waktu ni GU tak ada set up. AUD US dollar. AUD US dollar pun sama. Ini bukan high. Ini bukan high. Correction ini bukan daripada high. High di sini. Jadi correction ini kita tak trade. Kalau dia breakout sini dalam 5 wave, kalau dia breakout dalam 5 wave, then kita tengok structure dia. Dia tak habis lagi, takkan nak merayau kan. Okey, ini adalah AUD US dollar, NZD US dollar, ini pun sama, tak ada high. Jadi tak ada apa-apa. Kalau dia breakout sekarang, ini adalah wave 1. Ini 1 2 3 4 5. Satu kita jadi jauh. Ini tak ada apa-apa. Ini tak ada apa-apa. Ini mungkin satu structure. Tak ada apa-apa. Ini 1 2 1 2 1 2, lepas tu naik letup. Tak ada sequence. Kita tak dapat nak trade dia. Ini mungkin 1 kat sini, 2 kat sini, dan kita ada 1 2. Masa ni kita tak tahu, tak nampak. Selagi dia tak nampak, saya tak dapat lukis dia. Dia tak ada sequence. UCAT kalau ini berlaku, saya nak dia buat correction yang besar sikit. Pada waktu ni 2 dia terlalu kecil. Sebab itu saya nak dia break. Dia break out ke bawah. Dan 1 kita dan 2 kita boleh correcting ke atas. Galih tengah ambil duit kat bank. Okey. Jadi apa pun saya sedang menjangkakan correction dekat dolar bila-bila boleh berlaku. Semuanya ada divergence. Anda tengok dolar pair, semua kat sini ada divergence tau. Okey, dia ada divergence. Semuanya ada divergence. Nah, tengok ke atas. Nampak? Dia ada divergence. Semuanya ada divergence. Jadi bila-bila je dia boleh buat. Kalau dia breakout ke bawah, I don't know. Okey. Gold. One more high. Satu lagi high sebelum satu correction. 1 2 3 4 and extension dalam wave 5 sebelum dibuat correction. Correction gold ini bukan high. Ini bukan high. Silver nampak dia punya ni tak sama dengan gold. Ini adalah untuk silver. Silver lemah sikit daripada gold semasa. Okey. Saya dalam sistem, bukan sistem 3711, ini menggunakan channel. Okey, ini menggunakan channel. Saya trade silver untuk breakout ini. Okey, untuk breakout ini. Tapi bukan dalam sistem 3711. Sebab tu saya tak kongsikan dia. Itu saya terangkan semalam. Ya, ini sama dengan kekuatan dolar. Kita jangkakan kekuatan dolar. Itu adalah untuk silver, minyak. Ya, kalau dia turun ke bawah, saya berminat untuk long minyak dekat sini. Kita jangkakan dolar punya kekuatan ni. Satu, ada jangka minyak jatuh, copper akan buat correction ataupun dah start buat correction. Kalau copper ni jatuh, ini masih lagi, ini mungkin B yang kecil je. Okey. Dan anda nampak dekat crosses menunjukkan kekuatan dolar. Bila dolar kuat, Australia dolar tak boleh kuat. Euro boleh kuat. Euro boleh kuat bila dolar kuat. Yang tak boleh kuat bila dolar kuat adalah komoditi dan komoditi dollars. Kecuali Kanada dolar, sebab itu negara jiran. AUD dengan NZD tak dapat kuat. Faham tak? Euro boleh kuat. Euro GBP boleh naik. Tapi bukan Euro AUD, bukan Euro NZD. Tak
tak semestinya. US dollar jatuh, gold akan tak semestinya. Tapi itu salah satu daripada faktor. Tengok 3 Yusman. Dolar, yen dan indeks. Bukan tengok dolar jatuh, gold naik. Tak. Nah, saya tunjukkan. Mana tak semestinya. itu tak, itu bukan correlation satu-satu, tak. Tengok ini adalah gold. XAU US dollar. Ini gold. Ini dollar index. Okey. Tak semestinya, tengok. Bila gold jatuh, dolar naik. Okey. Bila dolar jatuh, gold naik. Okey. Okey, terangkan kepada saya yang dekat sini. Okey. Mana dia punya sama ni? Okey. Ini adalah dolar. Ini adalah gold. Kenapa gold naik? Ni. Ini gold yang sama, masa yang sama. Ini naik. Kenapa gold naik? Sedangkan dolar pun naik. Tak semestinya. Ada 3 faktor. Bukannya dinamik tu bukan satu. Itu sebab dia dinamik. Tak semestinya. Nampak? Dolar naik. Kenapa gold naik? Nampak? Tak semestinya. Okey. Euro AUD. Euro AUD anda tak trade dekat sini. Saya dah bagi tahu berulang kali. Untuk ini anda akan tunggu wave 3 ni complete dahulu. Tunggu wave 3 ni complete dulu. Kita akan tunggu wave 5 ni nanti. Kita akan kira dia. Masa ni tak tahu kat mana dia habis. Dia boleh habis kat sini, dia boleh habis kat atas sikit. Biar structure ini habis dahulu. Dan kita akan trade yang ini nanti. Dia nak masuk dalam equal leg. Pada waktu ini dolar akan buat correction. Lepas tu pada waktu dolar lemah, kita akan cari untuk Euro AUD nanti. Bukan sekarang. Euro GBP tak ada sequence. Ini sideway market. Jadi ini tak ada. Satu ni bukan lower low. Lower low dia sini. Jadi kalau dia break out 5 wave kat sini, bounce, dan kita boleh trade. GBP AUD tak ada apa-apa. Arah dia ke atas. Tapi waktu dolar lemah, ini jatuh. Sebab kalau dolar lemah, Australia dollar boleh kuat. Itu GBP AUD. Sama dengan GBP NZD. Tapi tak ada sequence, tak ada setup dia. Ini bagi mereka yang shorter term. Bagi mereka yang shorter term, GBP NZD ni ada setup ke atas. Tapi ini adalah flat, A, B dan C. Okey, ada setup ke atas untuk GBP NZ dollar. Itu shorter term. Ini kita ada incomplete sequence kat sini. 1, 2, breakout dalam 5. Tak lengkap lagi. Jadi shorter term kita ada trend ke atas. Anda tanya untuk jangka masa berapa lama, Zulaikha? Untuk structure dia, di H4 ke atas dolar lemah. Di H1 kita jangkakan dolar akan buat bounce. Kalau saya simple je. Ini dolar. Ini dolar. Ini ke mana? Ini daily. Ini daily kan? Ini ke mana? Ini ke bawah. Betul? So apa kita jangkakan dia ke bawah lagi? Sebab sini kita ada incomplete sequence. 1, 2. Jadi kalau dia kuat, kita nak sell dia selagi dia tak sampai area sini. Selagi dia tak sampai equal leg, kita nak cari short dia. Jadi kalau anda nak tanya next candle, saya tak tahu. Hari ini dia nak naik ke mana, saya tak tahu. Dia boleh buat apa-apa juga dekat kawasan sini. Dia boleh turun ke bawah, dia boleh naik ke atas. Saya tak tahu. Yang saya tahu,
Yang saya tahu kalau dia bounce, saya nak short dia. Itu je. Sebabnya kita ada ni. Ini satu swing. Satu. Kan? Ini dua. Dan kita ada dalam yang lebih kecil. Okey, yang lebih kecil 1, 2 dan ini in progress. 3, 4, 5. Kalau dia buat macam ni, saya nak short. Saya tak pergi long dia. Sebab saya tahu di time frame besar, hala tuju dia ke bawah. Dia punya trend ni ke bawah. Kenapa saya nak short, nak long dia? So kalau ada setup, saya nak cari setup untuk short. Boleh? Itulah guna benda ni. Incomplete sequence semua ni. Faham? Apa yang saya sedang perhatikan semua ada kat sini. Euro, JPY, GBP. Kalau dia jauh, kalau ini yang jauh, pada waktu ni AUD, JPY kita itu direct setup. Euro, AUD kita kena tunggu wave 3 habis. UCAD, USHEF, ini secondary. Tapi yang ada setup nanti adalah Euro, US dollar. Refer chart saya dekat Discord. Minyak dan juga copper kita cari apabila dia buat yang bigger correction, long wave 2. Okey, saya save ini dalam Discord, anda boleh ambil kat sana. Okey, boleh save, boleh ambil kat sana. Kalau flat jangan entry, simple. Kalau flat jangan entry sebab dia boleh jauh sampai bawah daripada 1618. Wave 3 untuk flat ada 3 jenis. Flat ada 3 jenis. Flat ni adalah 3, 5. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Dan kita ada correction. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah kita panggil sebagai expanded ataupun running. Kalau dia running, kalau dia adalah running, dia tak sampai 5 wave dia tak sampai bawah ini. Okey, lepas tu dia terus naik. Okey, itu satu. Nombor 2 adalah kita panggil sebagai expanded. Dua-dua dia punya kepala ni melangkaui high kat sini. Dia melangkaui itu. Jadi kalau dia turun expanded ni dia boleh buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak peduli 1618. Selagi dia atas ini, dia masih lagi correction. Anda tak tahu dia habis kat mana. Satu lagi bentuk dipanggil sebagai regular. Okey, ni regular flat. Regular flat adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3 dia tak lengkap, dia tak melangkaui. Syarat dia 90% Fibo, saya gunakan 85.4. Kalau anda tarik Fibo ni 85.4. Dan dia turun 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun boleh sampai macam ni. Ini pun boleh buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Selagi di atas ni. Macam mana kita nak tahu equal leg kat mana? Dia punya equal leg daripada sini 61.8 sini sampai kat bawah ni. Itu equal leg dia. Macam mana kita nak tahu? Faham? Jadi kalau flat, the best is anda stay out. Dulu saya suka trade untuk regular flat. Dengan market sekarang ni tak dapat. Tak sama. Saya nak dapati dia punya performance turun. Yap. Seperti yang tapi dia ada sequence tak? Jangan tengok incomplete. Jangan tengok macam ni. GBP AUD. Tengok
GBP AUD. Okey, GBP AUD seperti saya terangkan, semasa untuk bagi mereka yang untuk GBP ini time frame berapa? Sama macam Bitcoin, saya tak update chart Bitcoin, saya tak tahu. Nanti saya tengok, malam nanti. Nah, tunggukan dia habis. Kalau kita tengok GBP AUD ni, saya nak short dia, memang saya nak short dia. The thing is, saya tak gemar pada semasa ni, ini baru satu structure, faham tak? Ini baru satu structure, di mana satu ni, jap. Di mana satu kat sini tak break out low, faham tak? Jadi kita, structure ini tak ada trend. M15, okey. M15, kita buanglah tanda-tanda ni semua. Okey. First, anda nak tengok dia ada incomplete sequence ke tak ataupun momentum sequence. Okey, ini ada 1618. Jadi 3 wave ini, kalau ini buat 1, 2, 3, anda boleh long dekat M15. Kalau dia buat 1, 2, 3, anda boleh long. Tak payah tanda-tanda ni pun. Tak payah. Ya, anda tengok benda sama je. Itu kepada M15. Saya tak trade M15. Jadi kalau ada trade M15, ada cari untuk long. Ya, ini adalah 5 wave breakout. Dan dia lebih 1618. Pada setiap motif, nak tentukan 3. Kalau anda tengok ini sebagai 1, 2 kan. Jadi anda tengok 2 ni 1, 2. Okey, ini sampai 38.2. Ini satu structure, faham tak? Ini satu structure. Anda tarik kepada structure. Jadi kalau dia buat ke bawah lagi, then anda boleh trade 2 ni kat sini. Ini jadi W, X dan Y. Anda trade 2 ni kat sini. Faham? Kalau anda tak enter dekat sini, 3 swing ini, kalau dia turun lagi, anda trade 2 ni. Okey. Kalau tak ada soalan lain, kalau dia turun ke bawah, anda trade yang ini. Kalau dia tak turun ke bawah, anda dah terlepas setup. Saya tak tengok M15. Saya tak dapat nak tengok kecil sangat. Kalau tak, penuh lukisan kita. Kalau anda cuma tunggu dekat bawah ini tengah-tengah dunia. Ini tengah-tengah dunia. Okey. Kalau tak ada soalan lain, kita masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Okey, terlebih dahulu, kalau anda perasan, setiap hari saya menceritakan benda sama, iaitu saya menceritakan mengenai structure. The thing is, bila anda belajar structure market, anda ada tendensi untuk cuba nak cari semuanya. Saya buat incomplete sequence sahaja, okey. Itu baru sikit cerita dia, Zulaikha. Tapi itu masalahnya bila boleh buat, boleh. Kalau itu, so kejayaan dalam trading bukannya kepada teknik. Bukan. Teknik ni benda yang sama. Contoh, apa yang saya ceritakan kepada anda adalah something yang kita panggil sebagai cycle. Price cycle menurut teori Elliott Wave. Satu complete price cycle terdiri daripada konsep dia benda ni je. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ini dalam Elliott Wave. Apa yang kita cerita 5, 9, 13, 17. Ni adalah benda-benda ni. Sebab kalau dia jadi 9, bermaksud dalam ini pecah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita kira lekuk dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faham? Itu 9.
Kalau dia ada pecah lekuk-lekuk dia, kalau sini ada lekuk-lekuk dia 1 2 3 4 5, kalau anda kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, itu 13. Kalau kita kira lekuk dia 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, itu 17. Itulah nombor-nombor ni, jumlah-jumlah lekuk dia. Boleh? Itulah yang ini. Kita mari saya cerita benda ni je. Dan anda nak tahu extension. Itulah konsep extension. Setiap hari saya ceritakan benda ni. Dan the thing is, bila anda memahami pasal cycle dalam market ni, di mana itu yang dikenal pasti oleh R.N. Elliott pada tahun 1930, dan dia dapati market bergerak dalam gelombang ni. Saya gunakan ini untuk, bukannya saya tak trade Elliott Wave, saya trade market dynamic, di mana saya menggunakan Elliott Wave untuk nak tandakan dan nak cari apabila satu cycle tu berakhir dan kita ada cycle baru yang ini, yang naik ni 1 2 3 4 5, yang 5 ni sama dengan ini. Dan kita dapati dia tak lengkap lagi. Ini satu cycle dan kita memulakan satu cycle baru. Memulakan satu price baru yang kita katakan dia tak tamat lagi sebab dia tak sampai 100%. Boleh? Yang tu Zulaika. Itu incomplete sequence. Jadi bila kita ada correction 1 2 3, dia sama dengan correction ini. Itu konsep fractal, konsep pecahan, di mana seterusnya kalau trend betul-betul berlaku, kita akan ada yang belah sini akan lebih kuat lagi. Yang sini kalau dia wave 1 tak apa-apa. Yang wave kat sini yang kita jangkakan dia akan kuat lagi. Sebab kita cuma trade bila ada trend. Bila ada trend, bila ini break. Kalau dia buat macam ni, kalau yang ni dia tak break, dia naik macam ni je. 1 2 3 4 5, dia tak break, tak ada trend. Tak ada apa-apa. Dia boleh buat ke bawah, dia boleh naik ke atas, saya tak tahu. Satu, kalau ada tanya soalan yang macam ni, saya tak tahu. Sebab dia tak tunjukkan mana dia punya trend. Hala besar dia ke atas, tapi dia belum confirm lagi dia nak ke atas. Ini boleh jadi 3. Saya boleh lukis jadi 3. Dia boleh buat benda ni sebelum dia naik balik. Asalkan nombor-nombor kat sini adalah nombor-nombor nombor-nombor motif. Itulah guna benda ni. Okey, tiap-tiap hari saya ceritakan benda ni, cerita benda yang sama. Dan the thing is, tahan nak tunggu set up. Tak kisah anda trade dekat time frame mana. Saya paling kecil saya tengok H1. Jadi saya cuba tengok kepada set up kalau ada nampak dekat H1. The thing is, tak kisah dia punya cycle tu adalah cycle H1, cycle H4. Paling besar saya pergi kepada daily. Saya nak tengok dia punya cycle tu complete. Sementara menunggu cycle ni complete daripada lower low. Contoh macam gold. Macam gold. Ini yang bahayanya bila anda mula faham benda ni. Sebab ada tendensi untuk anda masuk setiap lekuk. Kalau dah masuk wave 3, tak payah je Syah. Tak, kalau dah masuk wave 3, selepas dia breakout atas wave 3 tu macam ni. Selepas dia breakout atas 3 ni kan. Kalau dia breakout atas 3, ini triangle. Okey, macam 3 ni kan. Anda kira 4 dah masuk, dia breakout atas ini, dan anda kirakan lekuk-lekuk belakang dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever. Anda kira dia.
Okey, untuk 1212 sebabnya kalau dia berlaku macam ni Zaki, 1212 kan macam ni kan. Bila kita nak kira 12, ingat kalau kita nak katakan ini sebagai wave 3. Wave 3 apa sifat dia? Wave 3 mesti motif. Wave 3 mesti motif di mana kalau kita katakan ini tak dapat kita katakan 3 macam ni. Sebab ini dah overlap dengan 1. Jadi kalau dia buat macam ni, masuk balik kepala 1, kita akan letakkan 1, 2. Kalau kita tengah jangka wave 3, faham tak Zakir? Kalau kita tengah 2 kan, dia naik 1, dia masuk balik dan melangkaui 1 ni. Dan kita akan tanda 1, 2. Saya tak masukkan untuk kali ni, untuk Fibo time. Saya nak terangkan yang ini dulu. Kalau ini tak faham, masukkan Fibo time, lagi orang confuse. Saya tak nak masukkan yang itu. Kalau tak, orang confuse. Tapi anda boleh gunakan kalender yang dekat sini. Ini dah ada semua ni. Saya dah letak hari bulan lagi dah. Itu bermaksudnya Zaki, kita extend. Yes, Rosli. Kita extend. Jadi kita extend 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dalam ni kan, dia naik 1, dia masuk balik. Ini tak dapat jadi 3 kan, saat dia masuk balik 1. Jadi kita extend 1, 2. Dan cerita dia, ada tengok dekat RSI pun dia buat high, dia batalkan divergence. Dan kita tandakan 1, 2, 1, 2, 1, 2 ke atas. Macam ni. Macam ni. Mana dia? Macam sini 1, 2. Turun, ini tak dapat 3 sebab ini break. Ini masuk 1. Jadi kita letak 1, 2. Saya letak sini je. Pian, saya bagi tarikh lagi. Ini lebih baik daripada Fibo time. Ini dah berapa lama dah bagi kat sini. Ini lagi lama saya kongsikan. Dari tahun lepas. Saya bagi berapa hari bulan kita jangka dia buat turning point. Okay. The thing is, apa kena-mengena dia dengan topik kita pada hari ini? Hantu tu. Sebabnya, apa yang saya buat adalah, saya cuma menunggu apabila kita ada incomplete sequence dan momentum sequence. Saya tunggu benda tu. Saya tunggu set up. Dia jadi apa pun cerita dia. Wish, ni nak naik ni. Ini nak naik ni. Pian, dah guna table tu nampak tak? Try tengok dulu Zulaikha. Saya tak dapat nak katakan, kalau tanya saya, ya. Tapi anda pergi try guna. Tanya Pian. Tapi kalau anda gunakan M15, tak dapatlah. Jadi kepada masa tu, di mana biasanya bila kita ada turning point, correction tu habis dan kita start, ataupun dia habis dia punya correction lah habis. Try tengok. Kalau tanya saya, dari saya, of course saya kata semua instrumen, semua bagus, perfect. Kalau saya, anda try dulu, try tengok, anda akan dapati banyak benda pelik. Betul tak Pian? Kenapa kan? Try tengok. Saya pun tak tahu. Itu Fibo sebenarnya. Itu Fibo. Okay. The thing is, saya cuma tengok kepada menunggu structure. Saya tak trade semua lekuk. Kesabaran nak menunggu dia buat tu. CMJ timetable. Okay. Kesabaran nak buat tu. Macam mana nak kawal diri kita? Macam mana tak takut nak entry? Macam mana kita bersabar nak tunggu? AUD JPY kita tunggu bawah, dia dah naik atas. Tak boleh ni nak tekan. Kalau anda masih ada sifat macam tu, nak sentiasa tengok bimbang setiap lekuk kan, market oscillator dia banyak. Maksudnya untuk naik tu banyak. Terutamanya trading currency. Lagi banyak dia punya ni kripto, lagi banyak macam-macam dia punya spike apa semua tu kan. The thing is, untuk anda
dapat bersabar dan ikut benda sama. Bagi siapa yang ikut kita punya sesi-sesi ni, setiap analisa saya cerita benda sama, saya cerita benda ni. Saya menceritakan benda ni je. Ini asas dia. Saya menceritakan benda ni, cycle, habis satu cycle, kita tunggu cycle baru. Kalau tak, dan kita jangkakan 3, 3, 3. Kita jangka benda tu je. Dan saya tengok, katalah kalau EU kan, dia tak break. Tapi kalau GU, structure sama, dia break. Saya akan letakkan EU ni satu. Saya tak letakkan sini W, X. Itu market dynamic, itu apa? Itu adalah correlation, wave correlation. Edward contoh. Edward dah ikut lama kan. Apa beza dia Edward? Kita cuma tunggu structure habis, tunggu ekstrim masuk. Ada stop loss, ada TP. Betul tak Edward? Kalau tak, kita sentiasa bimbang. Okey, kita faham. Tak semua 100%. Tak ada teknik 100%. Tak wujud. Tapi apa yang anda buat, anda fahamkan dan dapatkan prestasi setiap sistem. Anda tak dapat ambil Zul berapa, Edward dapat berapa, Sofian dapat berapa. Tak. Anda kena test out pakai dia. Jangan pakai duit betul. Pakai dia dekat demo, try. Try kan satu sistem tu. Apa-apa sistem, semua bagus. Teknik anda sendiri. Test dia out. Sebabnya yang menentukan kejayaan bukannya sistem tu. Itu cuma disiplin yang kita buat hari-hari. Sebab tu anda nampak saya kan, Zul ni kalau tak ada dulu, sekarang ni jadual saya penuh. Kalau jadual saya tak penuh, dulu tanya semua ni kan. Bila dia tak ada live webinar, dia pergi buat live FB. Kalau tak ada je dia muncul. Betul tak? Kalau nak kira diagonal atau tak diagonal, depend kepada wave mana Zaki. Kalau dia tengah buat wave 3, hujung dia 3, kita tak kira dia sebagai diagonal. Kalau dia hujung dia 1212 tu dalam apa? Dalam membentuk wave 1, dan ini mungkin diagonal. Faham tak Zaki? Faham tak Zaki? Kalau hujung dia adalah 1, dan kita kira dia sebagai diagonal. Kalau dia adalah wave hujung dia wave 3, dan kita akan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu dia. Ini tak dapat nak buang. Nantilah. Okey. Ming Leong. CD klasik sejak dulu. Dia cerita dia sama je sebenarnya. Sehari boleh kira tengok chart berapa kali ya. Sebab anda tunggu structure instead of anda tengok sebatang-sebatang candle. Tu yang cerita 10 pip naik, wah dia dah mencanak. Orang swing tengok je, mencanak, bendanya tak gerak pun chart kan. Tapi tak kisah. The thing is, kepada time frame anda, dan anda ikut benda sama. Untuk nak buat benda tu yang susah. Untuk nak buat benda tu dua benda. Yang pertama adalah anda kena faham, trading ni adalah satu perniagaan, satu proses. Anda tak buka kedai hari ni, kaya hari ni. Tak. Ya? Ia adalah satu perniagaan online di mana ia melibatkan satu proses. Anda ada sistem, anda cuma guna sistem tu saja. Anda pakai dia saja. Kalau perlu tukar, anda cuma tukar dia kalau dia tidak memberikan apa yang anda nak. Okey. Semua orang trade dia nak duit. Semua nak dapat untung. Betul. Tapi berapa? Di situlah anda kena tengok diri anda. Anda kena tengok balik diri anda. Itu dia punya kata kunci. Anda kena tengok apa yang anda ada dari sudut kepercayaan, modal anda, masa anda.
Dan buanglah yang cerita kan, letak 100 boleh dapat berapa. Kalau saya, anda kata, Zul, kalau aku letak 100 dapat berapa? Entah. Kau nak berapa? 50 sen. Kalau sebut 50 sen, orang tak happy. Letaklah benda masuk akal kan. Kalau saya boleh janji, 100 kau letak, aku boleh buat 1000 kan. Kalau ada orang janji macam tu, saya pun nak letak duit. Alih-alih apa jawapan dia? Pian, 10 pip dulu dah close position. Dah tengok seluruh macam tak ada apa. Okey. Apa saya cerita tadi, korang mengepek apa ni? Stop loss saya 200 pip. Okey. Bukan saya kata tak boleh tak boleh scalping, boleh. Anda apply dia kepada lower time frame kepada masa anda. Tu yang anda kena tengok. Masa anda, modal anda, letaklah cerita yang masuk akal. Letak cerita masuk akal. Kalau anda ada modal 100, berapa anda nak daripada modal tu? Berapa anda dapat daripada modal tu bergantung kepada risiko yang anda ambil. Dia punya kata kunci bukannya teknik. Teknik tu benda sama. Dia punya kata kunci kepada modal anda sebenarnya model size posisi. Tak ada kena mengenai teknik. Teknik tu benda berulang je. Dia ada loss, ada win, ada loss, ada win. Anda kena tengok model size posisi anda. Anda katakan, okey, had mana aku turunkan lot sizing, had mana aku besarkan lot sizing. Itu sebenarnya. 50 sen, mereka kata nak eleh. 5 minit lagi, astagfirullahalazim. Sekejap lagi Irina dah panggil saya. Sekejap Jadi, elemen paling penting dalam trading kita, diri kita sendiri. Jadi, untuk anda, musuh kita dalam trading ni, kita sendiri. Kepercayaan tak kena. Untuk tackle dia, buat benda ni. Buat benda ni. Remeh. Nampak remeh. Entah apa-apa. Saya setiap minggu buat benda ni. Setiap minggu saya buat benda ni. 6 minit. Boleh trik 1 minit. Buat benda tu. Ketahui modal sebenar anda. Dengan memahami modal yang anda letak, dan anda letakkan dia punya target yang jelas. Berapa aku nak. Kalau rugi, apa yang dimaksudkan dengan rugi. Kalau untung, berapa yang start mula untung. Anda tak pergi macam yang saya pun pernah buat letak 100 kan. Lepas tu entah apa, entah lot kan, dia jadi 1000. Jadi 1000, jadi 2000 kan. Macam-macam. Semua ni saya dah lebih berapa tahun dah trade. Macam-macam dah buat. Kalau anda buat sekarang, saya dah pernah buat dia. Itu je saya kata. Jadi 1000, 100, tak sampai berapa saat hilang pun ada. Macam-macam. Tapi the thing is, okay, apa pun boleh jadi dalam bidang kita ni. Anything. Sebab kita menggunakan leverage. Anda kena define kan 100 ni apa maksud dia dalam portfolio anda, dalam duit anda sebenarnya. Anda tak dapat bulan ni aku ada 20, ada 50 dolar, boleh depo 50 dolar. Tengoklah bulan depan boleh depo berapa. Dah macam kaki nombor, faham tak? Faham tak? Galih hilang, Zatul hilang. Okey. Sekejap lagi closing Irina dah sound. Okey. Jadi anda kena define kan 100 ni berapa sebenarnya modal anda. Berniaga ni kita kena tahu modal. Jadi apa maksud dia? Apa risiko yang boleh diambil kepada itu? Jangan dah buat macam bulan ni boleh depo 50. Tak. Itu dah macam tak ada beza. Bulan ni aku ada berapa gaji kan. Bolehlah beli nombor ni 50 dolar. Janganlah kan. Buatkan satu yang nyata. Berapa aku nak letak, berapa portfolio, berapa nak grow. Letakkan yang jelas. Alhamdulillah. Besarkan, jangan besarkan trading account pian. Start melihat aset pian Start melihat aset. Lain saya tak dapat pesan. Start melihat aset. Anda buatkan belajaran tahunan, sedar mengenai kita punya kewangan, dan
anda letakkan, terapkan kepada mengumpul harta. Sebab konsep selama ni ramai cuba trade untuk besarkan trading account, itu silap. Anda besarkan, ketahui kedudukan kewangan anda, apa objektif, sasaran perolehan berapa, kalau rugi macam mana, bila nak sampai, dan bagikan aku trade untuk apa. Jadi kita tak ada kerja macam langau dulu lah, besar-besar account. Lepas tu lebur balik kan, ataupun withdraw, profit withdraw pergi ke mana pun tak tahu. Alih-alih jadi ke perut, jadi perut dia. Kalau din maju dapat pergi masa ni tak apa juga. Masa yang kita luangkan kepada trading, tentukan time frame sesuai kepada anda. Kalau anda dapati sambil bekerja pun anda duk tengok chart, kejap tengok, malam nak tidur susah hati tengok position. Trading sedang menguasai anda, bukan anda menguasai trading anda. Berhenti dahulu. Fahamkan time frame kena kepada anda. Saya tak setuju langsung kalau kata tak ada masa scalping. Jangan. Tak ada masa, jangan scalping. Tak ada masa, anda pergi time frame besar. Tak ada modal, tak dapat swing. Tak ada, kecilkan lot sizing. Dah kecil sangat, bila nak untung? Anda letak 100, anda nak untung berapa? Notional. Yang tu masih simpan slide dia kan? Simpan yang tu Pian. Fahamkan yang tu, anda akan nampak jauh pergi kan? Bukan hanya kepada trading. Nampak tak? Ketahui masa untuk analisa dan urus. Buat dia berjadual. Simpan rekod harian anda. Buat jadual harian anda. Buat benda sama. Saya hari-hari sama. Mandi jam berapa, makan jam berapa, semua sama. Ni laptop rosak, pening kepala aku. Semua kacau. Sistem dagangan, benda sama je. Benda sama. Okey, kita dan ini je, nak tunggu set up ini je. Buat benda sama je. Dan kaitkan dia dengan dinamik. Tak faham dinamik, tak apa. Zulaika, pakai teknik anda. Pakai teknik anda. Tak perlu pakai Zul punya. Tak payah, ini lama lagi. Kan saya kena tukar benda ni. Okey. Dan gunakan. Ni pakai standby PC. Ini standby PC saya pakai ni. PC anak pening kepala. Ni yang saya pakai dulu untuk webinar dahulu. Sekarang ni anak pakai. Okey. Jadi itu saja kita punya sesi pada petang ini. InsyaAllah bersama saya sekali lagi selepas sesi Irina nanti, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk analisa pasaran selepas ini. Okey.